Silakan pada minggu ni. Silakan. Alhamdulillah. Okay, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa wa ilaihi nusyur. Amma ba'd. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Amin ya rabbal alamin. Okey. Alhamdulillah. Okey, bulan ni dah bulan Februari, bulan 2 Dr. Dima. Ya. Jadi insya-Allah doa yang kedua yang kita insya-Allah belajar dan harap kita akan amalkan bersama. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Kan Rabbi, ya Tuhanku, jadikanlah, Rabbi ja'alni, jadikan aku muqimas salah, antara mereka yang mendirikan solat. Kan solat ni sebagai qaid kan, Dr. Dima, sebagai tunjang agama. Jadi kita doa kepada Allah SWT, ya Allah, jadikan aku antara mereka-mereka muqimas salah, yang mendirikan solat, kan, wa min dzurriyyati, dan juga zuriatku, anak-anakku, isteri-isteriku dan sebagainya, kan. Jadi itu lagi satu doa insya-Allah yang sangat penting, dan kita pun dah bincangkan sebelum ni pentingnya solat tu dalam pentarbiahan anak-anak kita dan juga keluarga kita, kan, dan tunjang kepada agama ataupun din tu sendiri adalah solat, kan as-salatu imaduddin, kan, imad maknanya tiang seri kepada agama kita. Jadi anak-anak kita tu penting, apa-apa kita tarbiahkan mereka, solat tu yang pertama sekali, yang kita perlu menjadikan sebagai signature kepada tabiat dan juga amalan anak-anak kita daripada kecil hingga mereka dewasa. Kerana itulah yang akan mendidik hati mereka. Ingat pentarbiahan anak-anak ni, dia punya fokusnya adalah hati, qalb tu sendiri. Okay, jadi antara kerana apa? Solat tu, as-salatu nurun, kan, solat tu pun nur, cahaya. Jadi kita nak hati anak-anak kita ni bercahaya, kan, di mana Allah SWT akan mewajibkan diri untuk nak masukkan keimanan dan ketakwaan dalam hati yang bercahaya, kan. Tetapi kalau hati yang banyak dosa tu, Dr. Adibah, setiap dosa yang kita buat tu ada satu bintik dalam hadis Rasulullah SAW, kan, satu bintik hitam, dan maka akan diselaputi kalau dia tak ada yakni tazkiyatul nafs, tak ada pembersihan hati tu, maka dia akan menjadi hitam, dan maka cahaya Allah Subhanahu Wa Taala tak akan boleh masuk dalam hati anak-anak kita. Okey. Jadi insya-Allah, jadi doa yang kedua yang insya-Allah kita sama-sama pelajari hari ini dan insya-Allah kita amalkan, khususnya dalam solat kita. Kan, doa yang mustajab, Dr. Diba, doa yang mustajab adalah dalam solat sebenarnya, bukan di luar solat. Kan, di luar solat tu insya-Allah adalah untuk berzikir. Kan, sebab tu selepas kita solat aja, sebab kita beri salam, salam yang pertama tu merupakan satu kewajipan, wajib. Selepas tu kita dah keluar daripada solat, maka kita berzikir. Tetapi di dalam solat tu, sujud yang terakhir dan sebelum kita memberi salam, itulah para ummahat, para abah, ibu dan bapa sekalian, itulah tempatnya dan masanya untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan doa, kan, dan of course doa yang Rasulullah SAW ajarkan. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan doa apa saja yang kau mahukan. Selepas tu baru kita doa apa yang kita nak. Okay, jadi antara doa yang diajarkan dalam Al-Quran, ni doa Nabi Ibrahim AS, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Okey, itu yang kedua, insya-Allah sama-sama kita amalkan, dan anak insya-Allah akan juga akan repeat setiap kali kita berjumpa, insya-Allah. Okey, mungkin hari ini anda tak akan masuk bahan kerana ramai hari ini sibuk. Tapi cuma ada satu soalan, dua soalan sebenarnya, tapi soalannya mungkin mungkin mudah, pendek, tapi dia punya jawapan dia ni, anda tengok ni ada 11 slide, kan. Jadi mungkin soalan yang pendek itulah yang selalunya yang susah kita nak jawab ni. Okey, jadi insya-Allah hari ni anda akan cuba untuk nak mungkin memberikan sedikit pandangan dan juga buah fikiran mengenai soalan yang diajukan oleh antara para hadirin yang minggu lepas. Dr. Adibah, ada soalannya?
Saya bagi dekat Puan Nazrina malam tadi Puan Adina, okey. soalan tu. InsyaAllah. Anda bacakan Ha. Yang anda bacakan. Soalannya ada dua. Satu, yang pertama, jika anak kita atau pasangan kita ada buat silap, obvious kesilapan tu, perlukah kita beritahu or reveal ke semuanya? Jika perlu, apa step cara terbaik untuk menegur kesilapan dan memberitahu kebenaran itu? Okey. Yang keduanya, apa contoh kesilapan ibu bapa yang biasanya tak disedari tapi akan memakan diri dan menyebabkan anak-anak jadi tak respect pada ibu bapa? Allahu Akbar. Berat soalan dua ni. Okey. Jadi ialah Ana fikirkan, alhamdulillah Ana rasa bagus juga kalau ada soalan yang awal ni kan. Jadi Ana boleh bincang dengan boleh muhasabah diri dan juga insya-Allah boleh masuk buku dan sebagainya untuk nak rujuk. Tapi kalau soalan yang spontaneous ni okey, tu dapat spontaneous answer Kalau tadi bah. Okey. Jadi Ana share ni insya-Allah Ana punya screen tadi bah. Boleh silakan. Okey. Insya-Allah dan ni untuk soalan yang pertama Dr. Rima boleh nampak? Boleh. Okey. Okey. Alright, okey. Ni soalannya pendek tapi dia jawapannya 11 slide Okey, jadi Wow. insya-Allah. Jadi Dr. Adibah pula nak awal pukul 10 hari ni. Jadi insya-Allah kita cuba percepatkanlah speed kita kan. Harap-harap semua fahamlah. Okey, yang pertama sekali soalannya memang amat sensitif bab ni. Dalam kita untuk nak tegur menegur antara satu sama lain, khususnya suami dan isteri. Kan? Okey, daripada antara ibu bapa dengan anak-anak, itu satu cabaran yang tersendirinya. Khususnya mereka yang dah di tahap yang ketiga atau keempat lah. Mereka dah besar dewasa, khususnya mereka yang tahap remaja kan, memang sensitif sangat. Dan untuk kita menegur ataupun kita nak memberi nasihat Okey, jadi di sini mungkin insya-Allah kita lihat kepada uslub Qurani kan, cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menegur. Itu penting kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang datangnya hikmah. Okey, kita tahu daripada maklumat yang kita belajar, maklumat kalau kita amalkan kan dia menjadi ilmu. Daripada ilmu kita nak tingkatkan kepada apa? Hikmah. Itu yang paling penting sekali dalam kita pelajari. Lekok kita tiap-tiap pagi ni ataupun tiap Rabu pagi ni adalah agar kita akan diberikan ataupun dianugerahkan hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hikmah ni hanya daripada Allah, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada kata orang kan hikmah tu wisdom kan. Wisdom tu adalah doing the right time at the right place, macam gitu kan. The right thing at the right time at the right place. Okey, tapi dalam Islam atau dalam Al-Quran tu hikmah tu lebih daripada tu lebih daripada tu. Jadi di sini kita lihat ada dua konsep yang anda teringatlah apabila dan anda lihat anda muhasabah diri anda sendiri kan, memang kita semualah termasuk anda diri anda sendiri memang kalau orang lelaki ni dia kena tegur je dia melenting, biasalah kan. Jadi di situ kita kena lihat dan juga anak-anak kita kadang-kadang yang dari dewasa tu kan mungkin ada yang remaja, diorang rebel kan, diorang memberontak. Okey, jadi itu semua actually perlukan satu kaedah, kawaid dalam Al-Quran yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada apa? Kepada hamba-hambanya. Okey. Tapi cuma soalan yang pertama ni, Dr. Dibah kan, tadi soalannya apa yang perlu kita tegur, mungkin apa yang perlu kita tak tegur, mana satu yang betul, mana satu yang salah, kalau kita tak tegur tu betul ke, ataupun kita tegur nanti menjadi salah ke, kan? Hubungan menjadi tegang dan sebagainya. Jadi apa yang kita kita nak buat ni bagaimana apa yang kita nak tegur, apa yang kita nak tegur. Betul apa yang berkatakan oleh soalan tadi kerana kita tak tahu sebenarnya. Asa an takru syai'an wa huwa khairul lakum kan. Satu perkara yang mungkin kita kalau kita tegur tu memang mungkin pedih dan mungkin rasanya berat tapi mungkin tu baik untuk kita suami isteri kan, atau baik untuk anak kita. Tapi asa an tuhibbu syai'an, mungkin kita kata kita diamkan lagi bagus daripada aku bertekak dengan dia ataupun aku bertekak dengan isteri dan sebagainya, lebih baik aku diam je lah. Wa huwa syarrul lakum, walhal ia adalah buruk untuk kamu. Subhanallah. Ini sebenarnya kita tak tahu. Jadi hikmah ni hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum kita jawab soalan tu, kita kena tahu yang sebagai suami isteri, sebagai ibu bapa kan,
dan juga anak-anak, alright? Kita semua ada hak. Kan? Kita semua ada hak. Allah SWT berikan hak kepada suami, kepada isteri, hatta kepada anak pun. Kita ingat kan athar Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kan, yang seorang bapa datang kepada dia sebagai Amirul Mukminin, kira kan Prime Minister Wah, dulu senang je sahabat ada masalah je, walaupun masalah peribadi pun pergi kepada Prime Minister Sekarang nak buat appointment susah dengan Prime Minister. Jadi itu bezanya salafus soleh ni diorang menjadi Prime Minister negara pun, tapi subhanallah boleh berikan masa kepada para sahabat hatta dalam isu-isu personal Jadi seorang sahabat ni datang kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan dia apa? Dia komplain dengan anak dia. Yang anak dia ni durhaka. Ya, tak dengar cakap balik, kan mencarut kepada diri dia dan sebagainya kan. Jadi dia Umar memang pantanglah. Anak yang durhaka ni kan tak bau syurga Jadi apa dia panggil anak tu. Tapi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengar apa yang nak digadukan oleh anak ni. Anak ni katakan, bapa aku ni dia kahwin dengan seorang wanita Yahudi. Kan? Okey, ini penting Asar sahabat ni penting ni kerana dia memberikan asas-asas kepada apa? Hak anak-anak kita. Kita jangan lupa, ibu bapa jangan ingatkan kita je ada hak terhadap anak, tapi anak-anak tu pun ada hak terhadap kita. Jadi anak ni subhanallah dia dalam asar sahabat ni dia memberikan asas-asas kepada hak anak-anak. Jadi apa yang dikatakan pertama sekali ya Amir Mukminin, bapa aku ni dia kahwin dengan seorang Yahudi, wanita Yahudi. Okey, itu yang pertama. Maknanya hak seorang anak tu adalah bagi seorang bapa tu untuk nak apa? Untuk nak berkahwin dengan seorang wanita yang solehah. Itu yang pertama sekali. Jadi hak anak tu kan kalau kita mengahwini seorang wanita hanya kerana kecantikan dia, kerana kedudukan dia, kerana duitnya, kerana nasab dia dan sebagainya, tapi agamanya begitu teruk sekali, maka kita telah mengkhianati hak anak kita. Okey, ibu kerana ibu tu adalah madrasah yang pertama. Ibu itulah guru yang pertama, murabbiyah yang pertama. Kan? Ibu itulah yang akan mencorak anak tu yang pertama dengan kelahiran dia dan sebagainya. Okey? Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, dia memberikan aku nama yang buruk dia kata. Kan dalam bahasa Melayu dia kumbang. Kan dia berikan aku nama kumbang. Tengoklah macam mana bapa ni kan. Alright? Okey, jadi maka hak anak yang kedua tu adalah untuk diberikan nama yang baik. Kerana nama tu akan dia apa? Akan disebut, akan dipanggil. Kan akan digunakan seluruh hidup dia. Kan baik buruknya nama tu okey akan apa? Akan dipikul oleh anak tu seumur hidup. Kan? Dan juga nama tu merupakan doa. Kita panggil dia dengan nama dia merupakan doa sentiasa saja. Jadi ini anak dia kata dinamakan aku nama kumbang. Kan? Okey, itu yang keduanya. Dan yang ketiganya, dia tak mengajarkan aku mengenai Islam. Kan diri dia dan juga isterinya, ibunya tidak mengajarkan aku mengenai Islam. Okey, maka Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu muka dia merah padam. Dia kata engkau telah mengkhianati, engkau telah mendurhakai anak kamu sebelum anak kamu mendurhakaimu. Nampak tak? Okey, jadi kita jangan lupa anak kita ni walaupun subhanallah kita beramal kan dan sebagainya alhamdulillah untuk diri kita, tapi anak kita di akhirat kelak boleh mengheret kita walaupun satu kaki kita dah masuk ke syurga Allah, tapi kerana anak kita kan kita boleh diheret masuk ke neraka jahanam, nauzubillah min dzalik. Okey, jadi soalan ni amat penting. Kerana untuk kita menasihati dan untuk kita memberikan peringatan, memberikan tazkirah kepada isteri kita ataupun anak-anak kita ataupun kepada suami kita dan juga anak-anak kita, sebaliknya merupakan hak mereka. Nampak tak? Okey, sebab tu di dunia ni agak pelik sikit kerana terkadang-kadang kita nak jaga hati manusia tapi kita lihat dalam ayat Quran dalam tak silap mana surah Abasa wa tawalla kan Allah SWT memberitahu kita apabila nanti neraka dah dizahirkan secara ainul yakin di depan mata kita, kita dah nampak dan kita rasa bahang neraka tu, subhanallah kan. Suami, isteri
anak, keluarga, ibu, bapa, semua kita akan lupakan. Tak akan kita pun kita akan hiraukan. Kita akan tinggalkan mereka. Apabila kita dah lihat bagaimana dahsyatnya api neraka tu Okey, jadi di situ kita lihat bahawa di dunia ni terbalik mungkin mereka kata jangan nanti dia merajuk lah. Subhanallah. Kita jaga-jaga Kenapa di akhirat kelak bukan mereka merajuk mereka akan menggunakan kita sebagai hujah untuk mereka. Kenapa mereka nak dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa engkau tak berikan peringatan kepada aku? Aku anak engkau kan? Gitu tau. Di akhirat subhanallah dahsyat Allah tadi dia peristiwa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Antara suami isteri, antara anak dengan ibu, antara ayah dengan anak, dengan keluarga bani kan? Apa yang ayat Al-Quran dalam surah Abasa yauma yafirru kan yauma yafirru firrul min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Subhanallah. Firru, kita akan lari jauh. Pada hari itu Allah SWT kata kita akan lari jauh. Yaumul firrul min apa? Min akhi, daripada saudara kita. Wa ummihi, ibu kita. Wa abi, daripada bapa kami, bapa kita. Kita akan lari jauh daripada mereka. Kenapa? Semua nak hak mereka. Kenapa? Untuk nak menyelamatkan diri kita daripada api neraka Jahannam Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi sebab tu penting kita kita jelaskan hak-hak itu sekarang ni. Kan? Jadi kita berikan hak tu kepada yang berhak. Okey? Dan hak yang pertama adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa. Hak yang pertama dan utama sekali dan kita perlu utamakan dan pentingkan sekali atas segala-galanya adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa. Walaupun terkadang-kadang kita lupa juga kan, kerana kita dah terlalu sibuk dengan dengan kehidupan kita. Kesibukan dunia kita ni, kita lupa sebenarnya hak Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa saja dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Okey? Dan yang keduanya, hak manusia. Yes, khususnya para abak, para bapa ni kan, lelaki ni, yang banyak hak orang yang kita perlu tunaikan Alright, hak of course hak diri kita yang pertama sekali, yang keduanya hak kita sebagai apa? Pemimpin. Kan hak kita sebagai pemimpin. Yang pertama sekali keluarga. Kan kita sebagai sang suami, kita sebagai sang bapa. Kan, okey, barulah insya-Allah kita sebagai seorang anak. Jangan lupa ibu kita pun ada hak terhadap kita. Okey, kemudian keluarga yang terdekat, muqarrabin. Kemudian apa? Masyarakat pula ada. Sebab tu banyak hak-hak manusia ni. Okey, jadi ada hak kalau kita lihat dalam carta ni kan ataupun skematik ni hak Allah SWT yang paling besar sekali. Okey, alright, dan itu adalah hak yang perlu dan wajib kita tunaikan. Tak ada tolak, tak boleh nak ada negotiation dalam bab tu. Umpamanya ibadah. Kan kerana Allah SWT Allah SWT jadikan wa khalaqnakum khalaqnal jinna wal ins illa liya'budun. Jadi kan segala hak ibadah Allah Subhanahu Wa Taala wajib ditunaikan. Umpamanya solatnya, umpamanya zakatnya, umpamanya hajinya, umpamanya dan sebagainya lah. Okey, itu semua hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang perlu ditunaikan. Dan hak manusia pula, sebagaimana anda katakan tadi, sang suami atau seorang lelaki ada hak isteri, hak ibu dia pertama sekali, hak isteri dia kemudian hak keluarga dia, anak-anak dia, hak saudara-saudara dia. Okey, itu hak-hak manusia. Ya, untuk apabila dijemput, pergi ke walimah umpamanya, wajib untuk kita tunaikan. Diberi salam, wajib kita jawab. Kan bila dia meninggal dunia, wajib kita usungkan jenazah dia ke dalam makbarah. Itu semua hak-hak manusia. Okey, tapi ada antara hak manusia dengan hak Allah SWT ni dia overlap. Kan, okey, jadi itu lebih-lebih lagi lah. Kan, yang seperti mana anda katakan tadi itu hak-hak manusia yang overlap dengan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tapi ada yang lain lah yang kita berkawan, kan dia kadang-kadang kan kita pergi berrehlah dengan keluarga. Itu semua hak-hak manusia. Hak keluarga dan juga hak isteri.
Right, okey. Jadi itu semua yang kita kena apa? Kita kena jelas, dan kita dengan masa kita, kudrat kita, keuangan kita, kesenangan kita dan sebagainya, kita perlu tunaikan. Okey. Jadi tadi sekarang kita pergi balik kepada soalan. Jadi kalau dalam kita berkeluarga, dan bagaimana dan situasi yang mana yang yang kita perlu mungkin wajib untuk kita mungkin menegur. Itu apabila dia berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, alright, of course, bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiyal ahsan. Jangan lupa dia punya kaedahnya mesti kena ada. Jangan ini hak Allah Subhanahu Wa Taala, kau dia tak solat aku rembat kau. Pasal neraka kan, ni anak neraka ni. Tak boleh gitu. Okey. Hak Allah Subhanahu Wa Taala betul, tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan kaedahnya. Kita nak menegur pun ada kaedah. Kita dah lalui ataupun kita dah bincang bab tu Okey. Jadi apa itu hikmah dan sebagainya jadi yang pertama sekali, kalau kita perlu menegur apabila hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala dikhianati ataupun dibatasi. Itu yang pertama sekali. Termasuklah isteri kita. Kalau umpamanya isteri kita tak menutup aurat, itu wajib kena tegur. Tak boleh okey tak apalah, dia perlu masa, tak apalah, dia ni nanti dia tahu sendirilah. Tak apalah, nanti dia dah nanti berkahwin dengan aku berapa 2-3 tahun nanti baru tahu, baru boleh, baru dia tahulah. Tak boleh. Hak Allah SWT perlu ditegakkan pada setiap masa. Okey, tu satu contohlah. Anak pun sama juga kan, sebab tu kalau anak kau tak solat umpamanya 7 tahun, kena disuruh. Okey, kena diberikan peringatan. 10 tahun tak solat, boleh dia dipukul dan sebagainya kan, tapi tak mencederakan. Jadi itu semua kaedah kita kena berikut, tapi itu merupakan hak Allah. Dia dah balik, kemudian dia tak nak puasa umpamanya, tak nak penat satu hari tak makan ni kan, susahlah macam ni. Tak boleh. Jadi kita kena menegurnya juga. Okey, dan kalau sama juga dalam masyarakat dan sebagainya, adakah kita nak tegakkan? Ini semua perlukan hikmah, perlukan wal mau'izah hasanah, perlukan jadilhum billati hiyal ahsan. Okey, tu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan antara hak Allah dengan hak manusia ni pun kita perlu kena tegur juga. Mana yang anda katakan tadi. Okey, antara for example, mungkin kita pergi ke walimah, tapi kita nampak ada maksiat dalam walimah tersebut. Ini hak Allah dengan hak manusia ni, kerana dijemput kena wajib datang ni, tapi ada maksiatnya. Jadi kalau kita pergi, maka kita perlu berikan sedikit peringatan juga. Kan? Okey, dengan anak pun sama juga. Kan, bab aurat. Tak ada kita perlu tegakkan kebenaran tu. Kita perlu berikan peringatan. Kita perlu berikan, of course, contoh yang pertama lah ibunya dan sebagainya. Okey, jadi contoh umpamanya aurat. Anak kita keluar tak pakai tak tutup aurat, tak pakai hijab umpamanya, atau pakai seluar pendek dan sebagainya. Okey, jadi itu perkara hak Allah SWT dengan hak manusia. Dia tak boleh kata, saya tak sukalah seluar panjang, saya tak sukalah tudung ni panaslah. Itu antara hak manusia dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala perlu diutamakan. Okey. Tapi kalau umpamanya dia nak keluar tapi dia nak pergi shopping center, kenapa tak pergi masjid? Itu kita perlu apa? Kita perlu berhikmah. Kan? Kita perlu apa? Kita ada perlu strategi dalam kita memberikan peringatan. Alright? Dia dengan kawan-kawan dia umpamanya. Kan itu hak manusia lagi. Hak manusia, kerana dia pun nak berkawan juga. Kerana dalam Islam tu seorang Muslim tu dia social being. Jadi dia nak bersama manusia lain, maka kawan-kawan dia, tapi kawan-kawan dia tak baik. Macam mana? Dari situlah kita boleh apa? Kita boleh dalam Islam tu dia kata as-sabat wal muruna. Muruna ni maknanya apa? Flexible. Okey, jadi maka kita perlukan gunakan kita punya wisdom lah. Okey, yang pertama sekali, of course lah, kita sepatutnya yang menanamkan sifat-sifat yang mahmudah. Umpamanya kawan-kawan yang baik tu ditanam pada awal bila mereka kecil tu sebenarnya. Kan, tapi mereka dah besar, kita lihat kawan mereka tak begitu baik. Jadi kita nak menegur, kita kena berhikmah juga. Boleh menegur juga dan sebagainya. Dan apa yang kita mungkin kita rasa kita tak boleh nak mungkin dengan secara keras ataupun secara mutlak kita sebagai ibu bapa, kau jangan buat ni. Kan? Tapi kita apa? Kita kata mungkin berikan dia masa. Kan? Okey, perkara yang berkaitan dengan hak manusia ni, umpamanya akhlak dia, kita boleh berikan masa. Mungkin tak kena tempatnya
apabila di depan kawan dia, Abi nak keluar ni dengan kawan-kawan ni, kawan-kawan ni semua dah tercegat dekat depan pintu kan. Tak boleh kat situ juga kata, engkau tak boleh lah, engkau ni kawan-kawan kau ni semua tak baik lah, tak bagus lah. Itu tak berhikmah. Okey, di situ mungkin okey. Tapi balik sebelum maghrib Ahmad lepas maghrib tu kita berikan dia tazkirah sikit. Masa kita itu boleh kita lagi fleksibel lagi. Kerana dia tak berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masih berkaitan dengan hak manusia. Hak dia sebagai seorang seorang manusia, seorang anak. Okey, jadi kita kena bezakan antara dua hak ni. Jadi kita insya-Allah kita boleh berhikmah dalam kita memberikan nasihat ataupun kita memberikan teguran. Isteri kita pun sama juga. Isteri kita pun sama juga. Of course, kalau kita berkahwin tu yang pertama sekali kita kahwinlah. Rasulullah SAW suruh memilih dinnya kan, agama dia. Okey, jadi umpamanya solat dia, aurat dia dan sebagainya sepatutnya dah settle lah. Okey, tapi yalah jodoh kita di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang belum lagi dan sebagainya. Okey, jadi perkara ni kita yang berkaitan dengan hak Allah, kita sentiasa kena menegur dia. Bukan dengan secara keras. Ingat tak yang hadis Rasulullah SAW, wanita tu seperti tulang rusuk kan, seperti tulang rusuk. Jadi kalau kita berkeras pada awal dan setiap masa dia akan patah. Itu banyak penceraian dan sebagainya kan. Okey, jadi kita kena berlembut. Tapi kalau kita berlembut sentiasa, asyik bertasamuh saja, kita asyik give saja, tak ada take give saja, maka dia akan sentiasa saja bengkok. Dan kita sebagai suami nanti akan dipertanggungjawabkan. Alright? Okey, jadi di situ kita lihat hak manusia tu, hak Allah SWT tu, umpamanya aurat, umpamanya ibadat, umpamanya akhlak dan sebagainya. Okey, kita kalau nampak saja kecacatan ataupun mungkin yang dalam soalan tu jelas, mungkin isteri kita belum lagi menutup aurat. Jadi maka kita apa? Kita kena sentiasa saja memberikan peringatan. Sentiasa saja kalau ada peluang dan ruang untuk kita memberikan nasihat sampai dia akur kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Kan kita tak boleh dahlah kubur kau, kubur aku. Tak ada tak begitu Suami qawwamuni 'alan nisa. Kan ar-rijal qawwamuni 'alan nisa. Kan, dan juga suami tu, maka suami tu menjadi tanggungjawab. Isteri tu menjadi tanggungjawab suami. Okey. Tetapi kalau umpamanya dari segi akhlak dia ni mungkin orangnya kurang sabar. Okey, itu dari segi hak manusia tu sendiri Okey. Jadi itu insya-Allah kita boleh bertasamuh. Okey, terkadang-kadang yalah kalau suami yang mungkin yang lebih real mungkin suami itulah dia ni panas baran. Ada sahabat ada pun yang panas baran ada sahabat yang super jealous pun ada juga. Alright, kan. Dan di sini kita lihatlah bagaimana isterinya kadang-kadang dia dalam bab ni dia boleh bersabar. Tak boleh dia terang aku nak cerailah. Aku nak nak fasakh lah. Engkau ni tak sabar betul lah. Asyik marah je kan. Tak boleh, cannot. Okey, dalam bab tu kita boleh menegur tapi dengan beradab. Khususnya antara suami dengan isteri kan. Isteri kepada suami. Kan. Jadi kena kita menjadi isteri yang cerdik. Bagaimana kita nak menegur. Tapi jangan kita bandingkan dengan lelaki yang lain. Itu sensitif habis. Itu 100% mesti World War III. Okey, jangan kita bandingkan suami orang lain ataupun lelaki orang lain dengan suami kita. Kan, kerana berbeza kan, kawan tu dengan suami atau kawan tu dengan isteri berbeza. Ni anak banyak berbincang dengan Zaujana dulu bila awal kahwin sampaikan anak alhamdulillah mengatakan bahawa seorang kawan tu dengan seorang suami tu berbeza. Kerana kawan tu tak ada kawan tu tak ada tanggungjawab tau. Kan, of course dia akan berikan semua dia akan perkatakan semua yang nak didengar kan oleh seorang isteri tu kan, kawan. Kerana balik dia tak ada masalah, dia dah tak ada lagi tanggungjawab. Okey, jadi suami dan juga isteri, right, sang lelaki atau sang wanita ni kita kena perlu faham kerana apa yang telah ditakdirkan, apa yang telah dijodohkan oleh Allah SWT kepada kita, itu yang terbaik untuk kita. Kan, itu yang terbaik untuk kita. Maka kita janganlah buat comparison kan. Okey, buat comparison. Jadi satu perkara kalau suami kita seorang panas baran, kan, Ana pun pernah
witness kan seorang suami dan seorang isteri. Suami ni memang panas baran, subhanallah. Allah SWT jodohkan dengan seorang isteri yang sangat yang sangat bersabar orangnya, maka insya-Allah syurga untuk dia. Memang itu semua ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi itu insya-Allah sebagai asas. Ni dia punya mukadimah je dah dah setengah jam. Okey. Jadi insya-Allah kita terus masuk. Jadi bagaimana kaedahnya? Bagaimana kaedahnya untuk kita menegur? Itu yang sebenarnya yang penting. Soalan kedua yang penting ni. Apabila kita dah tahu apa yang sepatutnya, apa yang kita perlu tegakkan, apa yang kita perlu secara wajib untuk kita menegur atau memberikan nasihat, apa yang mungkin boleh kita fleksibel, kita boleh menggunakan kita dalam bab bersabar, dalam kita bertasamu, kita memberikan sedikit ruang untuk isteri kita ataupun untuk anak-anak kita, antara hak Allah dengan hak manusia. Dan antara hak Allah hak manusia yang overlap tu. Jadi yang pertama sekali hak Allah, yang keduanya hak manusia dan hak Allah yang overlap. Yang ketiganya baru hak manusia yang lainnya. Jadi kita boleh menggunakan kaedah tu sebagai aulawiyat. Mana satu yang lebih penting, mana yang lebih penting, mana yang penting dan mana yang penting tapi mungkin boleh berikan masa. Juga sama macam anak-anak kita. Kalau bab dia boyfriend girlfriend, memang kita kena perlu itu dalam dari segi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh nak bertasamu dalam bab tu. Tapi kalau kita lebih awal lagi kita memberikan didikan, insya-Allah teguran lebih baik. Kalau dia dah besar mungkin lagi susah dan lagi mencabar. Jadi insya-Allah dua kaedah yang anda lihat dalam Al-Quran yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah SAW dalam hadis-hadis bagaimana Rasulullah SAW memberikan teguran kepada para sahabat dan juga manusia amnya adalah satu al-bashir wan nadhir. Nadhir wa bashir. Itu ni konsep dalam Al-Quran dan ada dalam Al-Quran istilah ni. Nanti insya-Allah anda akan berikan Dan yang keduanya adalah targhib wa tarhib. Alright. Walaupun kita lihat Dr. Ribah mungkin sama je apa ni? Macam sama je reward punishment berbeza subhanallah walaupun mungkin dari istilah sama tapi dari segi dia punya roh dia tu antara langit dan bumi. Insya-Allah nanti kita bezakan insya-Allah antara targhib wa tarhib ni boleh kita gunakan sebagai motivasi dan juga punishment kan. Bashir, nadhir, ancaman. Bashir adalah berita gembira. Ini sebenarnya cara-caranya yang digunakan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam kaedah untuk nak memberikan peringatan dan juga nasihat. InsyaAllah kita pergi terus masuk Jadi di sini ni insyaAllah mentaliti pendidik ni kita perlu anda katakan tadi kita cuba nak ubah nak mengolahkan pemikiran kita daripada kita pergi berkelah bersama keluarga tu jadi berrehla beza cara macam sama secara fizikalnya tapi secara niat dan rohnya berbeza langsung. Dari kita pergi berjalan-jalan bermakan angin dengan kita berjaulah. Berbeza. Jadi sama juga dengan ni mentaliti pendidik ni apabila kita buka mulut saja ianya perlu ada niat dan juga usul cara Rabbaniyah. Kan cara yang ada konsep-konsep ataupun unsur-unsur ketuhanan Rabbani. Itu antara ciri-ciri Islami Dr. Adibah kan ada 7 kan anda ingatkan kan. Dr. Adibah ingat tak yang satu yang anda huraikan pada minggu lepas? Antara karakteristik Islam tu. Apa yang kita buat? Apa dia? Yang professionalism semua tu ke? Bukan, yang balance tu. Balance apa? Tawazun. Ingat tak? Ada satu konsep tawazun. Yang ni kita kena balance kan dalam mungkin kata-kata Melayu hikmah Melayu buat baik berpada-pada kan.
Something like that lah. Jadi dia tawazun ni adalah antara satu ciri-ciri keislaman. Yang pertama sebenarnya adalah Rabbani. Okey, dia ada 7 insya-Allah Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Khasa'is fil Islam dia huraikan satu buku tebal terus mengenai ciri-ciri Islam ni. Jadi kalau kita nak membina dan membentuk menjana sebuah institusi keluarga Islam yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena ada 7 karakteristik ni, unsur-unsur ni. Yang pertama hari ni anak berikan adalah actually Rabbani. Rabbani adalah ketuhanan. Semua perkara yang kita buat mesti kena ada unsur ketuhanan. Rabbani. Kunu Rabbaniyun, Allah SWT kata dalam Al-Quran. Jadilah kamu orang-orang Rabbani ni, dia kata. Okey. Jadi bukan hanya kita pergi ke masjid ataupun kita pergi belajar ni, ataupun kita pergi ke sekolah, kan, ataupun kita pergi ke kerja, hatta kita bermain pun, kita berrehla pun dengan keluarga kita, hatta kita masuk tandas pun merupakan apa? Satu perkara yang berkaitan dengan ketuhanan, kan, kita doa kita dan sebagainya. Nampak tak? Itu yang dikatakan sebagai mentaliti pendidik. Jadi kalau kita nak menegur pun dan kita nak memberikan nasihat pun, kena ada unsur-unsur Rabbani sentiasa. Maka tu bezanya dengan antara nasihat dengan tazkirah, peringatan. Nampak tak? Kan? Okey. Jadi kita insya-Allah dalam bab ni Al-Bashir wan Nazir ni ada satu buku khas. Okey, Sahih Al-Jami' As-Saghir. Dia ada Jami' Sahih Al-Jami' Al-Kabir. Itu lagi besar. Okey. As-Saghir ni sahaja Imam As-Suyuti. Dia seorang ulama pada sekitar 850 lah. Dia dilahirkan 849 Hijrah. Kalau tak silap ana. Okey, dia seorang Mesir, Misri. Daripada ana pernah pergi ke Mesir kan, daripada tempat yang dipanggil Asyut. Sebab tu dipanggil Suyuti Asyut ni dekat tengah-tengah padang pasir di janub Mesir di sebelah bawah southern part of Egypt subhanallah. Imam As-Suyuti, subhanallah, dia seorang ulama yang besar sekali okey, dan dia tulis buku ni Sahih Al-Jami' As-Saghir fi ahadith, maknanya dalam hadis apa? Bashir wan Nadhir. Nampak? Pentingnya dari segi konsep pendidikan untuk kita nak menegur, bagaimana caranya, uslubnya, apa yang kita menegur, kan, akhirnya apa natijahnya, okey, dan konsep-konsep apa yang kita perlu tegur dan sebagainya, semua dalam buku ni. Dalam buku ni dan dalam buku As-Sahih Al-Jami' As-Saghir, Saghir ni apa? Ni sahih kita tahu dalam istilah bahasa Melayu pun sama juga. Al-Jami' ni kumpulan, jami' kan. As-Saghir maknanya yang kecil ni. Yang kecil ni je pun Dr. Adibah 10,053 tak silap mana lah. 10,053 hadis. Okey, subhanallah. Jadi yang kabir tu ana tak tahu lagi lah, mungkin berapa ribu lagi Okey, tapi yang pernah diperkatakan Imam As-Suyuti, dia pernah hafal 300,000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Walaupun ada satu hadis yang dhaif, tapi insya-Allah untuk kita menyemarakkan semangat kita untuk nak menghafal hadis sesiapa yang menghafal 40 hadis tu masuk syurga Allah Kita nak rasa 4 pun yalah tak hafal ya, mungkin hafal dia punya matan dia dia punya perawi dia tak ingat gitulah kita Jadi tengok subhanallah, ulama-ulama dulu. Sebab tu kita perlu memberikan penghormatan kita dan doa kita sentiasa kepada para ulama warithatul anbiya ni. Okey, kerana mereka lah yang menjaga, mereka lah menjadi hafiz kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan dalam persoalan yang diutarakan tu ada satu bab khas, Al-Bashir wan Nadhir, An-Nadhir wan Nadhir oleh Imam As-Suyuti. Okey. Jadi di sini insya-Allah kita lihat apa dia istilah ni digunakan dalam Al-Quran dalam ana rasa surah Al-A'raf ayat yang kedua, ana tak silap. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Nampak? Konsep ni kita gunakan konsep Quran. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita.
Allah SWT yang menciptakan isteri kita. Allah SWT yang menciptakan anak-anak kita. Hati-hati anak-anak kita dan juga isteri-isteri kita adalah di tangan Allah SWT. Jadi apa? Kita kena kembali balik. Kalau kita nak dapatkan hikmah, the wisdom, kebijaksanaan dalam untuk nak untuk nak untuk kita nak menjadi seorang nakhoda kepada satu institusi keluarga yang diridai oleh Allah. Jadi kita kena kembali balik kepada dia punya dia punya guidebook dia. Kan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita lihat bahawa sesungguhnya aku diutus oleh Allah, ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebagai apa? Pemberi amaran. Maka sebab tu kita kena ada dua sekali. Ini yang dikatakan tawazun, Dr. Adibah nampak tak? Kan? Bagaimana ciri-ciri Islam tu dia tawazun. Dia kata kena ada amaran, kemudian kena ada dan pembawa berita gembira. Dia gitu. Dia tak boleh orangnya keras saja. Engkau masuk neraka lah, engkau anak haram lah, engkau ni jahat lah. Itu je kan? Tak ada, tak boleh. Dia kena juga berikan berita gembira. Kan? Dia kena nazir kepada orang-orang yang apa? Yang mensyirikkan Allah, orang kafir dan sebagainya, tapi juga ada orang mukmin. Dia ada neraka Allah SWT, Jahannam, dia ada juga Jannatul Firdaus. Dia kena gitu, balance. Okey? Tapi yang pertama sekali adalah apa? Adalah diutus oleh Allah, itu Rabbani. Nampak tak? Unsur ketuhanan tu mesti kena ada. Kan? Kalau tidak, tak Islamik. Okey. Jadi insya-Allah dalam buku ni kita akan ana telah banyak dia punya dia punya hadis-hadis dia. Jadi maka ana cuba nak istikhraj untuk keluarkan prinsip-prinsip. Kan? Dia punya unsur-unsur, dia punya topik-topik dan subtopik dalam konteks hadis-hadis yang berkaitan dengan al-Bashir dengan An-Nadhir, berita gembira dengan juga ancaman. Macam Dr. Adibah boleh? Tapi nak habiskan pukul 10 ni, wallahu a'lam macam mana ni. Kita nak lalui 10,000 hadis ni. Boleh, tak apa, slowly. Pelan-pelan kayuh. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah boleh kita insya-Allah teruskan minggu depan juga, tak ada masalah. Tapi saya first time dengar Asyut tu. Rupanya Asyut, yes. Imam Sayuti Betul. Tahu Asyut University tu dia dental faculty dia. Betul. Ana ada kawan di sana insya-Allah doktor tu. Dr. Adi Asyut tu. Betul insya-Allah. Jadi pernah dengar Dr. Adibah Ya. Sebab masa pemilihan untuk anak saya masuk ke Al-Azhar tu, salah satu dental faculty yang dia offer masa Asyut University. Tapi Asyut tu di tengah-tengah gurun. Dia masa orang yang introduce dekat saya, dia kata, Puan, tempat yang Puan nak salah satu choice ni, tempat jin bertendang, dia kata. Betul. Jin Padang Pasir. Ya. Dia jin Padang Pasir. Betul. Subhanallah. Dia bawah sekali. Southern part of Egypt. Pertama sekali Cairo kan? Cairo. Kemudian dia Alexandria. Yang kedua besar. Yang ketiganya Mansura besar. Mansura. Yes. Keempat baru Asyut tu. Subhanallah. Jauh betul. InsyaAllah. Sebab tu Imam Asyuti. Masya-Allah. Interesting kan? Dari istilah-istilah ni kita tahu ulama ni subhanallah dia ni daripada perkampungan Asyut tu insya-Allah. Okey, boleh insya-Allah kita teruskan? Boleh insya-Allah. Okey, jadi apa ni jadi Ana ni dah campurlah Dr. Adibah bahasa Inggerisnya, bahasa Melayunya. Jangan salah-salah, Ana insya-Allah Hindustan pun Ana akan masuk nanti. Jadi alhamdulillah. Insya-Allah kita multilingual Nadhir, ancaman. Tadi kalau kita lihat tu yang ini sebagai amaran, pemberi amaran kan, ancaman tu, dan Bashir adalah pembawa berita gembira. Okey, jadi di sini satu ayat Quran lagi kita lihat, katakanlah katakanlah qul aku tidak berkuasa naf'an wala darra, dan bagi diriku dan tidak dapat menolak. Sekejap kita dapat menolak kemudaratan kecuali apa kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat di sini Jadi ini adalah konsep sunatullah. Kita kena faham. Di sini dalam ayat ni 177 ni ana lupa pula surah mana ni.
Okey, tapi insya-Allah nanti anda akan dapatkan. Katakanlah kul la amliku li nafsi. Okey, di sini kita lihat hatta isteri kita dan juga anak-anak kita pun sama juga Kita tak boleh nak mendatangkan manfaat ataupun kan nak menolak mudarat untuk anak kita ataupun isteri kita kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Sebab tu kita kena banyak berdoa, banyak bertawakal kepada Allah. Kan? Usaha kita memang penting. Kan? Kita sebagai seorang suami dan seorang bapa, kita kita merancang dari keluarga kita, kewangan, kan? Program-program tarbiyah. Okey, juga keperluan keluarga. Yes, kita boleh apa? Kita boleh plan right? Untuk kita buat bisnesnya, kita nak bukakan akaun simpanan untuk anak kita, jadi dia nanti nak belajar, nak pergi ke universiti, boleh kita hantar dia pergi tuition, okey, kita boleh hantar dia pergi belajar piano, okey, semua kita boleh usahakan, tapi akhirnya akhirnya anak kita tu akan menjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati-hati mereka sentiasa saja di tangan Allah SWT. Kita jangan lupa tu. Kita jangan lupa tu. Dan apa? Dan kalau aku Budin, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ni surah Al-A'raf 188 surah Al-A'raf. Okey, jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Nasib baik ada tu, ada backup. Okey, insya-Allah Okey, jadi itu yang apa ni sunatullah yang pertama. Okey, naf'an wala darra. Manfaat dan juga mudarat. Okey, masya Allah, kecuali apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Kan? Walau kuntu a'lamul ghaib. Okey, kerana sekiranya aku tahu, dia kata, kalau aku diberikan ilmu perkara-perkara ghaib ni, kan? Okey, dan apa yang Rasulullah kata akan aku aku mendatangkan faedah yang banyak daripadanya. Dia akan jadi orang yang paling kaya sekali. Dia jadi orang yang kalau dia tahu benda yang gaib lah. Tapi Rasulullah SAW tak tahu kita lihat dalam sejarah sirah Rasulullah SAW umpamanya perang Khandaq umpamanya, Rasulullah SAW kan tanya siapa ni, Salman Al-Farisi, tanyakan dia kan mengenai strategi dia untuk tinggal ke Madinah adalah ini merupakan hidayah daripada Allah SWT. Dia kata tidak, kan, alright. Okey, umpamanya macam peristiwa Ifk apabila Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin kan di fitnah, kan, fitnah. Rasulullah SAW tak tahu betul ke tidak tu, kan, apabila padri-padri Yahudi datang kepada Rasulullah SAW, tanyakan dia mengenai Zulkarnain, dia tak tahu. Nampak tak? Jadi Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW pun seorang manusia. Kan? Dan ini dikatakan, kalau dia tahu perkara yang gaib, sekarang melampau pula yang Tok Bomo ni kan, dia pula kata aku tahu. Kan, subhanallah, itu semua adalah penipuan. Dan itu merupakan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jangan kita pergi ke bomo-bomo dan sebagainya. Okey. Dan juga dan aku tidak ditimpa kesusahan. Subhanallah. Kalau dia tahu apa yang akan berlaku, subhanallah, kalau Rasulullah SAW tahu, maka dia tak akan ditimpa kesusahan. Dia tak akan disihir. Kan, kalau dia tahu benda gaib dan juga apa yang akan berlaku. Subhanallah. Nampak tak? Okey, jadi kita kena faham tu Sebab tu sekarang ni banyak perkara-perkara yang khurafat, yang katakan orang tu tahulah, Tok Bomo tu tahulah, Syekh tu tahulah, Habib ni tahulah. Semuanya adalah adalah penipuan. Akhir zaman ni kan, subhanallah, banyak perkara yang mensyirikkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jaga-jaga. Dan ayat ni memberikan kita satu pegangan. Yang sebenarnya isteri kita, anak-anak kita, keluarga kita ni bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan kalaulah kita boleh tahu apa yang akan terjadi, kita tak akan melalui semua daripada kita akan ada kelas ni lah. Tak perlu nak ada kelas ni. Kan, nanti semua akan menjadi bahagia, semua akan mendapat kebaikan dan faedah yang paling banyak sekali. Alright? Dan di sini dikatakan ini tidak lain hanyalah memberi amaran dan juga memberi berita gembira. Nampak tak? Kita ni sebenarnya akhirnya Dr. Adibah kita tak akan memberikan hidayah. Kita bukan orang yang memberi hidayah. Kita bukan orang yang mendatangkan kebaikan
ataupun kemudaratan. Umpamanya ana kan bos kan, okeylah. Ana buang dia kerja lah jadi dia tak ada rezeki. Nauzubillah. Tak ada, tak boleh. Allah SWT akan memberikan rezeki dia di tempat lain. Mungkin lebih baik dan lebih banyak lagi. Okey. Jadi dalam hal ni inilah merupakan apa? Prinsip kita dalam kita nak menegur anak-anak kita. Nak menegur isteri kita. Sebenarnya kita adalah orang yang memberi ancaman ataupun kita yang memberikan peringatan ataupun beri amaran dan juga memberikan berita gembira. Kan? Right? Anak, kalau engkau taat kepada abi umi, syurga untuk kamu. Kalau engkau menjadi seorang yang soleh dan soleha, yang apa, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, syurga untuk kamu. Itu je. Kita tak boleh nak tukarkan dia jadi seorang yang soleh. Dan keimanan dan ketakwaan tu tak boleh apa? Diwarisi. Kita tak boleh nak turunkan kepada anak kita walaupun kita seorang yang soleh. Hatta seorang nabi sekalipun. Okey. Jadi itulah konsep nadhir dan bashir. Dan ni antara apa? Konsep kita membuat teguran. Kita memberikan ancaman. Kan? Kau tak solat ni dah balik ni, dah nak 10 tahun. Sebab tu Abi tadi pukul tadi. Kan lebih baik Abi pukul sekarang. Ataupun Ahmad nak apa? Malaikat pukul. Malaikat pukul sekali terbenam ke dalam bumi ni. Itu. Nazir. Okey, tapi kan kalau Ahmad solat, insya-Allah syurga untuk Ahmad. Apa yang Ahmad nak pun sekalipun yang Abi tak boleh bagi pun Allah akan berikan. Bashir. Kan? Dan itu nanti insya-Allah kita lihat merupakan konsep peringatan, konsep nasihat, konsep behavioral change, behavioral modification ni yang paling ampuh sekali, subhanallah. Kerana dia bukan hanya segi fizikal, dia bukan hanya emotional, tapi dia juga insya-Allah spiritual. Dia panggil transcendental punya apa? Teknik, modification teknik. Kan, okey? Right? Kenapa? Syurga tu tak dia pernah nampak tak? Tak pernah nampak. Syurga tu dia akan dapat sekarang tak? Dia tak akan dapat sekarang. Nampak tak? Jadi kita lihat itu yang dalam psikologi barat dipanggil sebagai apa? Vicarious reinforcement. Kan vicarious, dia punya word vicar lah. Kan unfortunately seorang padri yang keluarkan konsep ni, vicarious. Sebab tu kita gunakan the word vicar. Vicarious reinforcement. Kan syurga, neraka, syaitan, malaikat, Allah, kan, kitab, kan, ni semua pahala, Allahu Akbar, dan banyak hadis-hadis mengenai syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kan, banyak ayat-ayat mengenai neraka Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Itu semua vicarious reinforcement yang kita sebagai ibu bapa perlu gunakan. Jangan hanya dengan duit ataupun dengan PS2 ataupun dengan pergi Disneyland dan sebagainya. Itu adalah reinforcement yang paling lemah sekali, direct reinforcement, positive direct reinforcement. Kenapa? Bila dia darjah 6, kita belikan dia apa? PS2. Nanti dia menengah 4, dia nak iPhone. Lepas tu dia nak kereta. Lepas tu itulah dia makin banyak. Tapi kalau kita berikan dia satu kekuatan dalaman dengan nazir wa bashir, subhanallah, dia akan sentiasa saja kejarkan syurga tu. Dia sentiasa kejarkan pahala tu. Dia sentiasa kejarkan keredaan Allah. Tak akan habis. Nampak tak? Okey. Jadi insya-Allah kita perlu gunakan konsep ni dalam pendidikan anak-anak kita, insya-Allah. Tadi what kan? Now why? Kan, kenapa kita buat sedemikian? Kenapa kita perlu ambil berat? Dan kenapa kita perlu apa? Bersusah payah untuk kita apa? Buat nadhir dan bashir ni. Yang pertama sekali adalah untuk kita mendapatkan keridhaan Allah SWT. Para anbiya buat demikian adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT saja. Kan, sebab tu banyak kalau kita lihat para anbiya ni daripada Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW. Kan, dikatakan bahawa aku buat dakwah ni, walaupun aku dicaci, dimaki dan sebagainya, aku tak akan berhenti. Kan, aku akan terus membuat ni, dan aku tidak untuk tanyakan untuk apa? Untuk dapatkan ganjaran, duit ke dan sebagainya, harta dan sebagainya, tapi hanyalah untuk mendapatkan keredaan Allah. Jadi kita sebagai ibu bapa pun sama juga. Sebagai seorang suami pun sama juga. Kita menegur isteri kita untuk mendapat keredaan Allah. Kita menegur anak-anak kita ni adalah untuk syurga Allah. Kita dapat rahmat Allah, kita akan masuk syurga. Kan? Jadi susah payahnya, penat lelahnya, kan, kita sampai apa? Sampai menangis pun air mata, darah kerana Allah SWT. Okey.
right? Kerana isteri atau suami kita atau kerana anak-anak kita. Itu yang pertama sekali. Jadi insya-Allah, jadi kita tak akan ada istilah penat ataupun istilah aku dah tak larat dah. Kan? Walaupun anak kita pun ialah terkadang-kadang kan mungkin diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita dapat is a test kan. Uji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan anak. Seperti mana Nabi Nuh AS dengan anak-anak dia, Nabi Lut AS dengan isteri dia. Ada kan Nabi ni. Jadi insya-Allah kita ni memanglah apatah lagi kita kan. Alright. Okey, itu yang pertama sekali. Jadi dengan konsep yang kenapa why ni kita buat Nadhir dan Bashir ni, jadi maka kita tak akan putus asa. Dan tak ada istilah apa terlambat. Saya katakan kan, tak boleh. Anak kita dah besar umpamanya, anak kita dah dalam form 4 umpamanya, tapi lagi masih dia merokok ataupun dia dengan girlfriend dia datang balik rumah dan sebagainya. Tak ada istilah terlambat. Jadi maka insya-Allah dengan ilmu ni, okey, macam mana kita nak mengubah dia, behavior modification berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, kita mulakan. Dan kita boleh mulakan dengan doa. Walaupun mungkin susah untuk kita, mulakan dengan doa. InsyaAllah. Allah SWT akan menjadi wali untuk kita. Itu yang keduanya, Allah SWT nanti dalam hadis yang 100. Siapa yang baca buku ni, buku Imam Suyuti ni, hadis yang ke-100 ni very very important. Okey. Ni ana mungkin boleh share sikit kalau ada ni. Okay, ini antara hadis-hadis yang dalam buku Imam As-Suyuti ni. Mungkin anda berikan sedikit sneak preview. Okey. Ini buku dia. Ini buku dia, kalau siapa dalam bahasa Arab boleh baca. Ini dalam bahasa Inggerisnya. Okey. Dan antara hadis-hadisnya, ni buku At-Targhib wa Tarhib. Nampak dia ada 6 jilid Subhanallah. Sekarang ni kita, Allahu Akbar. Ulama-ulama dulu menulis buku berjilid-jilid. Tapi kita nak membacanya pun dah tak larat. Itu bezanya kita dengan orang dulu. Alright. Jadi kalau mana dia Targhib wa Tarhib, bukan. Nadhir wa Bashir. Okeylah, ana mungkin dah tutup. Tak apa, nanti kita insya-Allah kita boleh tu. Minggu depan kita boleh. Alright, ana rasa masa pun dah habis ni Dr. Adibah. Insya-Allah Dr. Adibah pun nak kena keluar ni dah jam 10 ni insya-Allah. Jadi untuk kali ni, minggu ni, alright, kita hanya berikan istilah definisi dari segi definisi Nadhir wa Bashir dalam buku Imam As-Suyuti. Kemudian kenapa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah. Yang keduanya, nanti anda dapatkan hadisnya. Hadis ni panjang sikit mengenai bagaimana kita nak jadi seorang abid yang terbaik sekali. Bagaimana kita nak menjadi seorang yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, bukan kepada manusia. Kerana kita dengan Nadhir dan Bashir ni, kita akan menjadi seorang apa? Seorang mukmin yang sejati. Mukmin al-haqqa. Nampak tak? Bukan mukmin saja dalam surah Al-Anfal Allah SWT kata bukan hanya mukmin tapi mukmin al-haqqa. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Syurga untuk mukmin. Mukmin yang sebenar-benar mukmin ni. Okey, dan bagaimana menjadi seorang yang beriman dan akhir sekali subhanallah. Dia nampak tak? Hadis tu dia kembali balik kepada apa? Pada hati. Kan okey, nanti insya-Allah kita akan kupaskan sikit hadis tersebut, okey, di mana Rasulullah SAW dalam hadis yang ke-100 dalam buku yakni Sahih Al-Jami', Sahih Al-Jami' As-Saghir Imam Suyuti ni, tapi khusus fi ahadith yakni Bashir wa Nadhir, Al-Bashir wa Al-Nadhir. So kita akan kupaskan hadis yang ke-100 ni. Okey, dan yang ketiganya sebagai ujian, memang anak kita, isteri kita adalah ujian. Jangan lupa, mereka ni bukan, they are not our enemy. Diorang ni ujian kita. Okey, dan insya-Allah kita akan antara baik dan buruk dalam dunia ni. Baik dan buruknya
isteri kita ataupun anak kita adalah satu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ujian. Jadi kalau kita ada konsep-konsep ini dalam hati kita, kita akan lebih sabar. Kita akan lebih cerdik. Kita akan lebih berhikmah. Hikmah itu datang daripada situlah. Dr. Adibah, right? Dengan kita memahami kedudukan anak kita dan isteri kita dan juga Allah Subhanahu sunnatullah, maka kita akan datang hikmah tu. Tidak boleh tidak, mesti kena ada ilmu. Kan, dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang apa? Kullu syai'. Kan, takdir, Allah SWT mentakdirkan segala-galanya dalam dunia ni. Kan, kebaikan isteri kita, kebaikan anak-anak kita, semua datang daripada Allah SWT. Sama juga dengan keburukannya. Kan, okey. Dan di situ kita lihat bahawa insya-Allah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sentiasa saja apa? Kembali balik kepada Allah. Inilah yang kita punya lekok kita tiap pagi Rabu ni. Untuk kita kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali balik kepada manual Allah SWT, yakni Al-Quran, kembali balik kepada illustration, yakni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan akhir insya-Allah ana akhiri dengan dalam hadis ni, di mana the strongest bond of faith. Keimanan kita akan teruji, dan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah akan menjadi the decider sebenarnya nanti. Whether kita berjaya ke tidak dalam kita membentuk mendirikan kan satu institusi keluarga Islam yang diredai oleh Allah SWT. Maka di sini hadis ni yang penting, kan? Di mana keimanan yang paling kuat sekali, yang paling tinggi, kan adalah apa? Adalah dari segi alliance for the sake of Allah SWT. Kita buat setiap perkara tu lillahi ta'ala. Isteri kita mendidik pun terkadang-kadang sampai kita kena perlu sabar. Kita mengorbankan kita punya jiwa raga kita untuk isteri dan juga anak-anak kita dan untuk keluarga kita ni kerana Allah. Okay? Kita sacrifice the best time of our lives. Kan, kita kahwin umur 25, umur 20 sampai kita umur 40, 50 mendidik satu keluarga tau. Subhanallah. Orang pergi holiday, orang pergi berdua, pergi honeymoon tak habis-habis dan sebagainya. Kita mendidik anak-anak. Kita membesarkan anak-anak kita. Kita mendidik isteri kita dan sebagainya. Nampak tak? Kalau tak kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Akbar, rugilah kita. Kan? Right? Dan kita pun membenci sesuatu pun, kan? Anak kita tak tutup aurat ke, ataupun kawan-kawan anak-anak kita ni yang kurang solehnya dan sebagainya. Kita ni pun membenci ni kerana Allah SWT. Bukan kerana aku tak suka muka dia. Kan, aku tak suka kau tu dengan kawan tu kau. Kerana apa? Memang mak tak suka tu. Muka dia pun mak tak suka. Tak ada. Kita pun membenci sesuatu pun kerana Allah SWT. Kan, suami kita merokok, kita pun yalah, kan, kita pun kata apa ni, Mila tak sukalah bang. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, dan insya-Allah kita berhenti, seorang suami pun berhenti pun kerana keluarga kita, kesihatan keluarga kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Itulah institusi keluarga Islam yang diredai oleh Allah SWT. Dan kita mencintai satu sama lain pun. Kan, kalau kita cinta-cinta monyet ni, apabila kita di kampus dulu dan sebagainya, tak tahan lama lah. Kan, anda tak riba betul kan? Berapa ramai yang berdating bertahun-tahun, kahwin aja 6 bulan dah bercerai. Nampak tak? Itu semua cinta monyet tu semua. Tapi hubbulillah, aku cinta kerana apa? Cintamu kerana Allah, itu lain. Itu sampai bukan hanya apabila kita mati tau, Dr. Jibah. Sampai di akhirat pun nanti. Betul kan? Anak tak nak masuklah. Isteri tu nanti menjadi bidadari ke, wallahu alam. Jangan anak tak nak masuk tu, kontroversial sangatlah. Okey, nak masuk syurga pun belum tahu lagi. Nak bincang pasal siapa nak jadi nak jadi bidadari nanti di syurga, di sebelah suami dia atau suami dia dan sebagainya. Kalau ada kalau dia kahwin 2 kali dan sebagainya, macam mana, tak payahlah nak cakap tu. Nak masuk syurga pun belum tahu lagi. Kan? Kita cinta kerana Allah. Kita cintakan anak kita pun kerana Allah. Kita benci pun perkara yang dia buat tu yang tak baik. Kerana apa? Dia melanggar syariat Allah. Macam itu. Right? Dan Allah Subhanahu Wa Taala, for the sake of Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Akbar. Kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala is majestic. Okay? Wallahu alam. Kita insya-Allah berhenti di situ Dr. Adibah, insya-Allah. Dan kita akan teruskan insya-Allah minggu depan, dan semoga ia memberikan manfaat kepada kita dan juga insya-Allah meningkatkan amalan kita dan juga mendekatkan diri kita dah habis, Mi. Dan habis.
Oh, Afifuddin tu nampak? Dia taruh dia punya apa? Dia punya representatif Okey, okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak Mudin. Ya, Masya-Allah. Tak habis satu soalan pun dah sejam lebih itulah, maknanya. itulah. So berbaloi lah 2 soalan 2 jam tu. Nanti Ya, insya-Allah kita sambung minggu depan untuk soalan kedua. Dan insya-Allah lah saya harap anda semua dapat banyak manfaat rasanya daripada walaupun majlis yang singkat ni. Okay, thank you Ustaz Afifuddin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz. So, Alright. untuk kesekian kalinya saya just nak remind lah insya-Allah untuk minggu depan kalau boleh kita cuba on time. Saya ada permintaan lah Mudin, Ya, ya, silakan. yang daripada sahabat-sahabat kami minta untuk adakan sesi ni pada weekend sebenarnya. Sabtu lah sebab ada negeri yang Jumaat Sabtu cuti, ada negeri yang Sabtu Ahad cuti, so dia overlap dekat tengah tu. Ya, 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 So, ya. ramai yang PM saya minta sesi hari Sabtu, maybe Mudin boleh kalau cuba adjust masa lah sebab ramai insya-Allah lah yang cuba nak InsyaAllah. cuba hari Sabtu. InsyaAllah. Boleh, boleh, boleh. InsyaAllah So, InsyaAllah. nanti kita setkan lah pukul Yes. berapa yang Mudin. Kita cuba insyaAllah. Kita tengok bagaimana kan. Ya. Alright, right. Okay. Sahabat-sahabat So, kita yang lain. terima kasih banyak-banyak Mudin. InsyaAllah Wa'iyyakum. pada Syukur ala wajib. ya, dan kita tutup dulu majlis kita hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dibah, insyaAllah. Terima kasih. Insyaallah sama-sama.